A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 171. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 169. Ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Maksudnya, maka telah datang daripada selepas mereka generasi yang buruk yang mewarisi kitab. Mereka mengambil rasuah dan mereka berkata, Allah akan ampunkan kami. Dan sekiranya datang lagi pada mereka, mereka akan mengambil juga rasuah. Tidakkah mereka telah diambil perjanjian dalam kitab bahawa mereka tidak akan berkata terhadap Allah kecuali yang benar, dan mereka juga mempelajari dan mengetahuinya. Dan negeri akhirat itu adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah mereka berakal? Pengajarannya, pertama, sesiapa yang memiliki Al-Quran dan membacanya tetapi masih melakukan kemungkaran dan maksiat, maka dia menyerupai orang Yahudi. Yang kedua, tidak semua yang ada kitab Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Bahkan orang-orang Yahudi menjadikan kitab Allah, yaitu Taurat, sebagai alat untuk mereka mendapat habuan dunia. Assalamualaikum.
Maka sesiapa yang menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk mendapat dunia, maka dia adalah saudara Yahudi. Yang ketiga, sesiapa yang melakukan maksiat dan mengharap Allah mengampunkan dosanya, maka dia tertipu. Dia tertipu dan dia juga adalah saudara Yahudi. Yang keempat, cinta dan tamakkan dunia adalah penyebab utama kesesatan manusia. Walaupun bersama mereka kitab Allah. Yang kelima, hanya orang yang berakal waras sahaja yang yakin negeri akhirat adalah lebih baik daripada dunia yang sementara. Okey, ayat 170. Wabillahi minasyaitanir rajim. Wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Maksudnya, dan orang-orang yang berpegang dengan kitab sungguh-sungguh dan mereka mendirikan solat, sesungguhnya kami tidak akan mensia-siakan balasan orang yang melakukan kebaikan. Pengajarannya, penyelamat manusia daripada kesesatan dan tipu daya syaitan ialah berpegang dengan ajaran kitab dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak ada satu pun amalan yang dilakukan oleh orang yang beriman sekiranya dilakukan ikhlas kerana Allah, melainkan semuanya akan diberi ganjaran pahala oleh Allah. Walaupun sebesar zarrah. Yang ketiga, salat adalah
ibadat yang paling utama dan yang pertama akan dikira di akhirat. Sekiranya salatnya betul dan diterima, maka semua amalan yang lain akan turut diterima oleh Allah. Okey, kita sambut tadabbur ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 171 kaitan dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas setelah Allah bagi tahu tentang sikap orang-orang Yahudi ataupun sikap ahli kitab terhadap kitab mereka. Dan Allah juga bagi tahu akibat disebabkan kekufuran dan kedegilan mereka. Di dunia Allah pecah belahkan mereka. Allah jadikan mereka hidup dalam keadaan tidak aman. Maka ayat hari ini Allah nak bagi tahu juga sikap orang Yahudi. Sikap orang Yahudi yang memang terkenal daripada dulu sampailah kiamat. Iaitu sifat degil dan suka mengulangi kesalahan yang sama. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz, dan ingatlah. Asal ayat wa iz, uzkuru, ingatlah. Iz ketika mana, dan ingatlah ketika mana. Ayat ni dituju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, dan yang kedua kepada siapa yang membaca ayat ni. Apa kewajipan bagi siapa yang membaca ayat ini? Pertama, Allah kata dalam bentuk fi'il amar, ingatlah. Maknanya kita wajib ingat, wajib faham dan wajib ambil pengajaran daripada kisah ini. Kisah yang kerana kedegilan orang Yahudi lah mereka menjadi satu bangsa yang hina. Walaupun asalnya mereka adalah bangsa yang mulia. Okey, ingatlah ketika mana nataqna. Nataqna kami, iqtala'na kami cabut. Al-jabal, bukit ataupun gunung. Fawqahum, di atas mereka. Bukit apa ni? Bukit Tur Sina di Mesir. Dalam ayat ni Allah tak sebut nama bukit, tapi banyak ayat lain. Antaranya surah Al-Baqarah ayat 63. Allah sebut nama bukit iaitu Tur Sina dalam surah Al-Baqarah dan juga surah-surah yang lain. Cuba buka surah. Okey, wa iz akhazna, ingatlah ketika mana kami mengambil perjanjian. Akhazna mitsaqakum, kami mengambil perjanjian dengan kamu. Kamu tu ialah ahli kitab. Kemudian setelah diambil perjanjian dengan ahli kitab orang Yahudi, mereka degil. Mereka tidak patuh. Maka apa Allah buat? Wa rafa'na, kami angkat. Dalam ayat yang lepas, nataqna, kami cabut. Dua-dua membawa makna yang sama.
Kami cabut dan kami angkat. Apa dia? Fauqakum, di atas kamu, At-Tur. Ini nama bukit. At-Tur. Ayat yang lepas, Allah bercakap dengan seolah mereka. Fauqahum, di atas kepala mereka. Tapi di sini Allah bercakap seolah kamu. Jadi ayat ni turun kepada Nabi dan turun kepada orang Yahudi di Madinah. Tapi yang Allah angkat gunung dan letak di atas kepala mereka ni orang Yahudi di mana? Zaman Nabi Musa AS. Jadi kalau ayat lepas kita boleh fahamlah. Ketika mana kami cabut gunung di atas kepala mereka. Mereka tu orang Yahudi zaman Musa. Tapi dalam ayat ni Allah kata kami buat perjanjian dengan kamu. Dan kami angkat di atas kepala kamu. Kamu tu siapa? Orang Yahudi Madinah. Sedangkan yang Allah angkat gunung di atas kepala mereka, orang Yahudi di zaman Musa AS. Dan zaman Nabi Musa dengan zaman Nabi Muhammad jaraknya lama. Soalannya kenapa Allah guna perkataan kamu, iaitu orang Yahudi di Madinah. Yang, apa kata pepatah? Orang lain buat salah, orang lain menanggung. Faham soalan? Tapi kenapa tak jawab? Yang buat salah, yang degil, yang diangkat gunung, orang Yahudi zaman Nabi Musa. Tapi bila Allah tegur, Allah kata, kami angkat gunung di atas kepala kamu. Orang Yahudi di Madinah zaman Rasulullah. Pengajarannya, bila Yahudi di zaman Rasulullah setuju dengan perbuatan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi zaman Musa, setuju. Maka Yahudi zaman Nabi perangannya sama. 2 kali 5, 5 kali 2. Walaupun mereka tak lakukan. Jadi kaedah siapa yang setuju dengan maksiat, sebenarnya dia juga melakukan maksiat tersebut. Sebab tu Nabi kata siapa melihat kemungkaran dia kena cegah dengan apa? Tangan. Tangan tu maksud kuasa. Kalau tak mampu, dengan mulut. Kalau tak mampu, benci dalam hati. Dan benci dalam hati ialah selemah-lemah. Maksudnya apa? Kalau tak benci langsung, dia setuju. Dan dia sebenarnya buat maksiat yang sama. Boleh? Contoh dalam rumah kita ada yang tak solat. Mula-mula kita tegur. Lepas tu dah kalih dah. Kita pun rasa macam biasa je. Tegur pun tak, rasa benci pun tak. Maka kita seolah juga melakukan kemungkaran yang sama. Jadi paling-paling kurang kena benci. Itulah selemah-lemah iman. Okey, kemudian khuzu. Okey, khuzu ni kita ambil ayat kita lah. Mana dia sama je, lebih kurang. Kita balik pada ayat kita. Okey. Kami angkat gunung di atas kepala mereka. Ka'annahu. Seolahnya. Seolah gunung itu zullatun. Awan. Ini gunung kan? Allah angkat. Jadi orang Bani Israel, orang Yahudi duduk kat bawah ni. Allah angkat betul ke ataupun hanya simbolik? Ada pendapat mengatakan Allah hanya simbolik saja. Tapi dalil ayat ini menunjukkan bahawa Allah betul-betul angkat. Pertama-tama ayat ini Allah kata nataqna, kami cabut. Kami cabut gunung dan gunung tu berada di atas kepala mereka. Ka'annahu, seolah gunung tu adalah seperti awan. Wasannu, dan mereka zannu, kita pernah belajar kan? Zan ni asalnya makna sangka kan? Husnul zan, sangka baik. Su'uzan, sangka buruk.
Tapi dalam bahasa Arab, bila selepas zan ada anna, maka dia makna yakin. Makna dia yakin. Contoh ayat apa? Wasta'inu billah, wasta'inu bis sabri was salah. Sambung. Inna Allah ma'as sabirin. Mananya? Mana zon? Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Itu inna Allah ma'as sabir ayat lain. Patutlah tak keluar. Okey. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya wa innaha salat itu adalah lakabiratun, sangat berat. Illa alal khashiin. Kecuali kepada orang yang khusyuk. Tengok Allah cakap. Solat tu nampak mudah, tapi Allah kata berat. Berat. Kecuali kepada orang yang khusyuk. Mana apa tu? Bila orang tu solat khusyuk, solat jadi ringan. Lepas tu kalau khusyuk, dia boleh baca surah panjang. Tapi kalau tak khusyuk, dia baca surah apa? 3 kul je. Sebab apa? Berat. Sebab tak khusyuk. Jadi siapa yang daripada balik sampai ketua baca 3 kul, salat tu tak khusyuk lah tu. Sebab apa? Sebab berat. Apa bukti berat? Dia tak tukar surah. Kalau salat tu ringan, dia akan tukar surah-surah lain. Betul? Setuju? Ikutlah kalau tak nak setuju pun. Okey. Kemudian Allah kata apa? Kecuali orang yang khusyuk, salat jadi ringan. Kemudian Allah begitu, siapa yang khusyuk? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ciri-ciri orang yang khusyuk apa dia? Iaitu orang yang yazunnuna. Ada kan zanna? Selepas yazunnu ataupun zanna, ada apa? Anna. Ada kan? Yazunnuna anna. Bila yazunnu campur dengan anna, makna apa? Yakin. Orang yang khusyuk ialah orang yang yakin. Annahu mulaqu rabbihim. Dia satu hari akan jumpa Allah. Bila jumpa Allah nak buat apa? Solatlah. Jadi kalau solat tak khusyuk, dia takut nak jumpa Allah. Maka dia akan usaha supaya solatnya khusyuk. Boleh? Jadi kalau kita yazunnu di sini kita terjemah sangka, salah lah. Orang yang khusyuk iaitu orang yang sangka jumpa Allah. Tak betul lah. Kena terjemah apa? Yakin. Okey, di sini pun sama. Zannu anna. Setelah Allah angkat gunung di atas kepala orang-orang Yahudi, dan mereka nampak gunung itu seperti awan, dan mereka yakin. Mereka yakin. Mereka yakin apa ni? Annahu, sesungguhnya, ia iaitu gunung waqi'un, akan jatuh ataupun akan hempak mereka. Ada dalam tafsir Al-Maraghi, yang kata orang Yahudi bila Allah angkat gunung atas kepala, mereka pun sujud. Tapi macam mana cara mereka sujud? Ada yang belah kiri ni rapat ke tanah, yang mata sebelah kanan dia tengok atas. Dia tengok apa? Tengok gunung kok jatuh. Dan sebab itulah dalam tafsir Al-Maraghi dia kata, sampai sekarang orang Yahudi kalau sujud macam tu cara dia. Siapa pernah tengok orang Yahudi sujud?
Tak pernah. Nanti jumpa orang Yahudi tanya, betul ke tak? Okey, lepas tu, lepas Allah angkat gunung, Allah kata apa pada mereka? Khuzu. Khuzu. Apa makna khuzu? Khuzu. Ambillah oleh kamu ma'atainakum. Apa yang? Atainakum. Apa yang kami telah beri kepada kamu. Ambil apa yang kami beri pada kamu. Apa ni? Apa dia? Kitab. Ambil pula dengan apa? Cara ambil. Biquwwah. Dengan dengan kuat. Apa maksud dengan kuat? Okey, tafsir dengan kuat ni, cuba buka surah Maryam ayat 12. Okey, ya Yahya. Yahya ni siapa? Ha? Anak Zakaria. Oh, Yahya anak Zakaria. Anak Zakaria tu bapa dia lah. Tapi saya bukan bertanya siapa bapaknya. Yahya ialah seorang Nabi. Okey. Wahai Yahya, khuz. Apa dia? Ambillah. Tadi ayat apa dia? Khuzu. Khuzu, kan? Khuzu, ada wa alif. Sekarang khuz. Apa beza? Yang belajar bahasa Arab, ha? Kalau khuz, kenapa? Sebab Yahya seorang. Yang ni khuzu. Sebab Allah perintah pada orang Yahudi yang ramai. Yang duduk bawah bukit tu. Bawah gunung. Ya Yahya, ambillah kita biquwwah dengan kuat. Makna kepada Nabi pun Allah perintah bukan setakat ambil, tapi ambil dengan kuat. Wa atainahu, dan kami beri kepada Yahya, hukma. Hukum hakam dalam kitab tu sabiyya, ketika dia masih kanak-kanak. Okay, sekarang kita nak faham apa makna quwwah. Cuba buka. Ada tafsiran yang Arabic tu. Okey. Ini kata-kata Syekh Sa'di rahimahullah, seorang ulama tafsir. Dia ketika dia mentafsirkan surah Maryam tadi ayat 12 berkenaan dengan perintah Allah kepada Yahya. Okey. Falamma, boleh terjemahlah. Falamma, maka tatkala wasala, dia iaitu Yahya, Nabi Yahya telah sampai ila halatin, kepada satu hal, satu keadaan, yafhamu fihal khitab, satu keadaan yang dia boleh faham apa yang orang cakap. Maka bila Yahya dia boleh faham, makna dah matang, amarahullah, Allah perintah pada Yahya, Nabi Yahya, an ya'khuzal kitab, mengambil kitab biquwwah, dengan kuat. Sekarang Syekh Sa'di rahimahullah menterjemah apa makna dengan kuat, iaitu bijiddin, dengan sungguh-sungguh, wajtihad, dan dengan apa lagi, jiddin dengan ijtihad, makna dia lebih kurang, dengan sungguh-sungguh, dengan apa ni, bukan setakat usaha, makna dua perkataan tu lebih kurang mana. Ambil dengan sungguh-sungguh. Okey, apa maksud ambil dengan sungguh-sungguh? Wazalika, yang demikian itu ialah bil ijtihad, dengan sungguh-sungguh fi hibzi alfazihi, sungguh-sungguh menghafal lafaznya. Satu. Mana bukan setakat baca, hafal pun termasuk. Yang kedua, wa fahmi ma'anihi, dan
sungguh-sungguh faham maknanya. Yang ketiga, sungguh-sungguh fil amal, beramal dengan awamirihi, perintah-perintahnya, wa nawahihi, dan larangan-larangannya. Wahaza, dan maksud ini tamam, kelengkapan kepada mengambil kitab dengan kuat. Boleh? Okey, semula. Apa maksud ambil kitab dengan kuat? Satu, sungguh-sungguh hafal lafaz dia. Yang kedua, sungguh-sungguh faham maknanya. Yang ketiga, sungguh-sungguh beramal dengan segala perintah dan larangannya. Jadi ambil sungguh-sungguh Al-Quran ni, sungguh-sungguh hafal, sungguh-sungguh faham, sungguh beramal, wajib ke sunat? Wajib. Tapi kebanyakan orang buat yang mana? Yang mana dia buat sungguh-sungguh? Ya baca. Baca sungguh-sungguh sampai betul tajwidnya. Yang kedua, baca sungguh-sungguh sampai khatam. Yang kedua, faham makna tak ada. Beramal jarang. Maknanya sekarang Allah perintah, ketika Allah angkat gunung atas kepala orang Yahudi, Allah kata apa? Ambil Quran dengan, ambil kitab ini dengan. Makna apa tu? Orang Yahudi sebelum tu ambil kitabnya main-main. Baca main-main, faham main-main, amal pun. Maka sampai tahap Allah angkat gunung, sekarang buat sungguh-sungguh. Menunjukkan faham Quran sungguh-sungguh dan beramal sungguh-sungguh satu benda yang sangat-sangat penting. Sampai tahap Allah angkat gunung dan nak hampak orang-orang Yahudi yang main-main dengan kitab. Sekarang banyak tak yang main-main dengan kitab? Baca apa tu? Simpan kan? Dia simpan tu sungguh-sungguh, tempat tinggi je. Tapi tak faham. Kadang-kadang orang kita bila apa yang ustaz cakap, dia ambil sungguh-sungguh. Dah hafal sungguh-sungguh, dah amal sungguh-sungguh. Tapi bukan Quran. Betul kan? Yang guru dia ambil sungguh-sungguh. Yang Quran, baca sungguh-sungguh. Faham tak? Amal tak? Sebenarnya masyarakat kita ni sebenarnya nampak ada kitab, tapi sebenarnya banyak yang main-main. Bukan biquwah. Sebab itulah betulkan fahaman. Bukan semua orang baca Quran dia beriman kepada Allah. Bukan semua orang yang faham Quran beriman kepada Allah. Yang betul-betul beriman ni ada tiga ni. Baca dan hafal lafaz sungguh-sungguh, faham makna sungguh-sungguh, dan beramal sungguh-sungguh. Barulah jadi orang yang bertakwa. Okey. Kita balik pada ayat kita. Wazkuru, dan ingatlah. Ingatlah oleh kamu. Bila fi'il amr ada di belakang ada wa alaih, mesti ada oleh kamu. Ingatlah oleh kamu ma fihi, apa dalamnya. Dalam apa ni? Kitab itu dalamnya la'allakum, semoga kamu bertakwa. Tengok kemuncak Allah perintah ambil kitab dengan kuat, faham dengan kuat, beramal dengan kuat. Kemuncaknya pada sini. Dan dengan arti kata lain, kalau kamu tak faham betul-betul, kamu tak amal betul-betul, mustahil kamu jadi orang yang bertakwa. Kalau kita baca saja kan sampai khatam, mungkin tak kita jadi orang bertakwa? Tak. Bahkan Allah mencela Yahudi kan, ada kitab tapi tak faham apa yang dia baca ataupun yang dia pikul. Allah kata mereka seumpama keledai je. Mustahil jadi orang bertakwa. Sebab itulah tengok proses. Kamu akan jadi takwa, prosesnya apa? Ambil dengan kuat. Baca sungguh-sungguh, faham sungguh-sungguh, amal sungguh-sungguh. Barulah dapat takwa. Okey?
Kemudian ayat seterusnya, wa is, dan ingatlah. Ingatlah. Allah perintah sekali lagi, ingatlah wahai Muhammad dan orang-orang yang mengaku beriman. Ingatlah ketika mana okey, soalan tadi kan, setelah Allah angkat gunung, orang Yahudi beriman tak? Beriman ke tak? Allah hempak tak gunung tu? Hempak ke tak? Tak, mana tu? Allah tak sebut. Kan? Dan kalau ikut dalam tafsir, orang Yahudi memang sujud. Kan dia tengok, dia yakin gunung tu akan jatuh kan atas kepala. Maka bila dia yakin akan jatuh, dia sujudlah. Maka ketika itu dia sujud, sebab tu Allah tak hempak. Tapi lepas Allah letak balik gunung, balik asal. Itu perangai orang Yahudi. Timbul persoalan, boleh tak kita paksa dalam agama? Boleh? Boleh ke? Boleh, ha? Tapi ada ayat kan, la ikraha fid din. Oh, boleh, itu untuk orang bukan Islam. Jadi kalau kita nak paksa anak kita beriman, boleh tak kita angkat gunung letak kepala dia? Boleh? Orang tanah. Nah, kalau nak angkat gunung pada anak, angkat letak atas kepala kita dulu. Okey, ingatlah ketika mana akhadha rabbuka, pencipta engkau, telah mengambil min bani Adam, dari bani apa dah? Bani ni sebenar apa makna dia? Anak-anak. Banina. Kalau ini banina, anak-anak lelaki. Kalau anak-anak perempuan, banats. Kan perkataan ni diguna di Malaysia ni. Sekolah lil banin, kan? Mana sekolah untuk lelaki lah, sekolah lil banat. Tapi di situ sepatut banina ada nun, banina. Tapi bila disandar pada Adam, nun hilang. Sama juga Bani Israel kan, Bani, asal dia banina ada nun, kenapa hilang? Asal ada nun kan, kaedah bahasa Arab. Bila perkataan jamak ada nun, magic ya. Bila disandar pada apa-apa perkataan isim Israel, nun kena buang. Jadi Bani Israel. Kaedah. Tapi kita belum belajar bahasa Arab. Ingat tajuk ni mungkin 2000 tahun depan. Sama juga asalnya Banina, tapi bila disandar kepada Adam, nun buang. Bani Adam. Okey, jadi anak-anak. Ingatlah ketika mana Tuhan engkau mengambil perjanjian daripada cucu Adam. Siapa cucu Adam? Kita lah. Jadi siapa yang berbangga dia keturunan Rasulullah, kita juga patut berbangga sebab kita pun keturunan Nabi Adam. Min zuhurihim, dari zuhur apa dah? Tulang belakang mereka, ataupun sulbi, tulang belakang mereka. Allah ambil perjanjian daripada, maksud apa ni? Ketika mereka di alam roh. Ketika mereka di alam roh.
zurriyatahum, zuriat-zuriat mereka. Apa makna zuriat? Keturunan. Zuriat daripada zara'a. Zara'a ni daripada makna khalaqa. Zara'a, makna dia khalaqa. Iaitu Allah mengambil perjanjian daripada tulang sulbi mereka ketika di alam roh melalui zuriat-zuriat mereka. Maknanya zuriat mereka tu daripada Adam, anak Adam, cucu Adam, cicit Adam, semua sampai ke kita, sampai kiamat. Apa perjanjian tu? Wa ashhadahum, dan dia iaitu Allah menyaksikan ala anfusim, ke atas diri-diri mereka. Satu, Allah buat perjanjian dengan manusia ketika di alam roh. Yang kedua, Allah mengambil persaksian daripada orang tu sendiri. Betul tak aku buat macam ni? Jadi kita sendiri dah mengaku. Itu maksud Allah menjadikan diri kita sendiri sebagai saksi. Tak payah cari orang lain. Apa perjanjian tu? Alastu bi rabbikum? Bukankah? Ayat ni orang Melayu biasa dengar ni, mungkin dah hafal ni. Alastu, bukankah aku bi rabbikum? Bi rabbikum ni ada baris. Kalau tak ada baris, orang Arab boleh baca dengan betul. Tapi kalau orang Melayu tak ada baris, dia baca apa? Berbekam. Kan? Cuba buang baris. Berbekam. Jauhi. Bukankah aku pencipta kamu? Pencipta kamu, pemberi rezeki kamu. Qalu, ini persaksian. Mereka menjawab. Mereka menjawab, bala. Apa makna bala? Bahkan. Dia kalau soalan penafian, soalan penafian. Bukankah aku ni bapa kamu? Jawab apa? Kita kena jawab bahkan. Kalau jawab ya, makna apa? Ya, kamu bukan bapa. Itu soalan dalam bahasa Arab. Kalau ada penafian. Last tu bukan. Saya bapa awak. Jawab apa? Semula. Saya guru awak. Jawab apa? Ha? Mana ada penafian? Saya guru awak. Ada penafian? Tak ada. Jawab apa? Ya. Naam. Bukankah saya ni guru awak? Siapa jawab ya, minta keluar. Bala, bahkan. Jadi soalan ni ada penafian. Alastu, bukankah aku ni Tuhan kamu? Jangan jawab naam. Kalau jawab naam, mana apa? Ya, engkau bukan Tuhan. Itu kena faham bahasa Arab. Bala, bahkan. Syahidna, kami bersaksi. Kami bersaksi apa ni? Bahawa engkau adalah Tuhan kami. Okey. Bila berjanjian ni? Ketika kita di alam roh. Kita sedar tak? Tak sedar. Patutlah buat maksiat. Bila tu? Sekarang Allah kata kita ada perjanjian. Allah kata Allah ada perjanjian dengan semua anak Adam, termasuk kita. Apa perjanjiannya? Iaitu Allah tanya kita, bukankah aku Tuhan kamu? Kita jawab, bahkan. Makna apa tu? Kita mengaku Allah tu pencipta kita, pengurus kita, pemberi rezeki pada kita, dan kita sendiri secara tak langsung kita mengaku kita hamba. Apa kewajipan hamba pada Tuhannya? Taat. Betul? Ni Allah rakam balik ni. Tapi kita tak ingat bila berlaku perjanjian tu. Siapa ada ingat? Masa mula keluar perut ibu ke ataupun dalam perut? Tak ingat? Apa dia?
Masa kandungan 4 bulan. Ingat tak? Kalau tak ingat, kita boleh tak buat alasan? Tuhan, aku tak ingat pun. Macam mana? Apa dia? Siapa ada jawapan? Dalil tapi saya tak ingat. Ha? Ini berjanji ni masa zaman Adam lagi, mana ada Quran masa tu? Quran ketika zaman Nabi Muhammad. Okey. Ada jawapan? Tak, perjanjian tu macam mana? Bila sedar ke tak? Ha? Fitrah. Sebenarnya perjanjian ni dalam bentuk fitrah. Bukan dalam bentuk kata-kata. Fitrah semula jadi manusia memang sedar secara waras dia ada Tuhan dan Tuhan ni saja yang layak dia sembah. Dan dia tak boleh sembah selain daripada Allah. Buka surah ni. Surah Rum ayat 30. Ustaz, bermakna kalau orang-orang kafir setiap yang sebelum dilahirkan, sebelum masa dulu ditiupkan ke dalam janin dia tu, dia pun mengakui yang dia akan bertakwa kepada Allah. Dia janji. Ya. Secara fitrah. Bukan perjanjian ada bertulis MOU apa semua. Okey. Allah kata apa? Fa'aqim. Fa'aqim. Maka tegakkan. Tegakkan ataupun hadapkan wajah engkau. Allah bercakap dengan Nabi dan secara tak langsung bercakap dengan kita semua. Tegakkan ataupun hadapkan wajah engkau lidini hanifa, kepada agama yang lurus. Hanif, lurus. Fitratullah. Itu fitrah. Fitrah Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah telah ciptakan kepada manusia. Ke atasnya, ke atas fitrah itu, fitrah yang Allah cipta pada secara waras manusia mengaku Allah ada Tuhannya. Sebab itulah Fir'aun kan, dia mengaku apa Fir'aun? Tak. Masa dia hidup, Ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Bukan setakat dia mengaku dia Tuhan, tapi al-a'la, paling. Tapi bila dia lemas, dia mengaku apa? Dari mana? Musa, sempat tak Musa bagi tazkir pada dia masa itu? Tak. Dari mana dia mengaku Tuhan sebenarnya Allah? Sebelum ni sepanjang hidup dia mengaku dia Tuhan. Dari mana? Fitrah. Itulah perjanjian itu. Secara waras. Ya, dalam biasa Allah sebut dalam ketakutan, dalam kesempitan. Sebab masa tu bila kesempitan, dia tak ada siapa yang boleh bantu dia. Patung yang dia sembah pun tak boleh. Dia mengaku Tuhan, dia pun lemas. Tuhan macam mana lemas ni? Maka dia balik pada fitrah semula jadi. Ustaz, kalau bangsa asing macam China, India, kalau dalam perut kan mak dia memang bangsa bukan Islam. Jadi kalau dia Ustaz kata dia ada fitrah, macam mana kalau dia keluar dia dibimbing oleh keluarga yang bukan Islam? Sebab itulah anak orang kafir kalau mati sebelum balik masuk syurga. Masuk syurga. Tapi kan dia ada macam fitrah perjanjian dalam masa ditiupkan roh kan. Tapi bila dia keluar mak dia Cina. Tak apa. Dia kalau anak orang kafir mati sebelum Islam, mati sebelum balik. Katalah dia mati umur 10 tahun. Semula jadi dia tak sembah berhala. Dia tak sembah berhala kan? Maka dia masuk surga. Dan semua budak-budak yang belum balik buat dosa apa pun tak dikira dosa. Dipanggil ghairu mukallaf. Anak orang Islam umur 20 tahun tak salat, mati masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia ada matang, dia ada fitrah. Sebab tu ulama kata siapa yang mati dalam keadaan dakwah tak sampai padanya, rasul tak sampai padanya,
maka dia tak solat, tapi dia tak sembah berhala dan dia tak buat maksiat, kalau mati masuk syurga walaupun dia tak solat. Kenapa? Sebab dakwah daripada Rasul tak sampai, tapi dia fitrah semula jadi apa dia? Tak sembah berhala. Sebab bersembah berhala bercanggah dengan fitrah. Mana-mana, macam mana aku buat benda, aku yang buat, aku yang sembah, bercanggah dengan fitrah. Kalau dia buat maksiat kan, fitrah semula jadi benci, mencuri, berbohong, automatik dia ni benda ni salah. Cuba tanya penipu, pencuri, yang kamu buat ni amal soleh ke amal yang tak baik? Fitrah semula jadi, dia tahu. Sebab tu dia mencuri waktu malam ketika orang tak nampak, kan? Jadi kalau dakwah tak sampai padanya, dia tak sembah patung, dia tak buat maksiat, dia tak salat, masuk syurga. Sebab salat perlukan apa? Syariat. Boleh faham? Jadi Allah kata la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada apa yang Allah cipta, semula jadi itu. Zalika dinul qayyim, demikian itu agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tak tahu. Kebanyakan manusia tak sedar sebab jahil. Tak sedar apa ni? Islamnya adalah agama yang lurus. Sebab tu saya pernah ceritakan, siapa ni? Seorang sahabat nama dia Abdullah bin Rawaha. Dia berkawan baik dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Tapi yang masuk Islam dahulu Abdullah bin Rawaha. Jadi Abdullah bin Rawaha bila dia masuk Islam, dia nak kawan dia ni Abu Darda masuk Islam. Macam-macam usaha tapi tak menjadi. Dan Abu Darda ni antara orang kaya di Madinah. Dia pagi-pagi bila nak pergi berniaga, dia masuk bilik dia yang ada patung tu, dia sembah. Maka apa Abdullah bin Rawaha kawan dia buat? Dia datang rumah Abu Darda, dia pecahkan patung tu. Isteri Abu Darda dah kecoh dah. Macam mana aku nak jawab dengan suami aku bila balik? Bila suami dia Abu Darda balik, dia beritahulah kawan baik kamu Abdullah bin Rawaha pecahkan patung tu. Daripada kawan baik dia jadi musuh. Sebab apa? Dia pecahkan siapa? Tuhan dia yang dia sembah setiap pagi. Dia pun keluar nak cari Abdullah bin Rawaha, nak bunuh. Sebab bunuh Tuhan dia. Tengah-tengah mencari dia terfikir, kalau patung yang kau sembah Tuhan, kenapa dia tak pertahankan diri masa nak dipecahkan? Fitrah. Kenapa manusia pecah? Dia tak lawan je. Makna dia bukan. Daripada cari nak bunuh, cari nak mengucap 2 kalimah syahadat. Apa yang menjadikan dia? Fitrah. Itulah perjanjian kita dengan Allah. Dan Nabi sebut dalam hadis. Cuba ambil. Okey. Qala Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat ni. Ibn Katsir mentafsirkan ayat surah Ar-Rum tadi, ayat 30. Yukhbirullahu ta'ala, Allah memberitahu annahu, bahawa dia istakhraja, mengeluarkan zuriat Bani Adam. Allah nak begitu dalam ayat surah Rum ayat 30. Allah mengeluarkan zuriat anak Adam daripada aslabihim, sulbi mereka. Syahidina, dalam keadaan zuriat Adam itu menyaksikan ke atas diri mereka sendiri. Apa yang mereka saksikan? Sesungguhnya Allah adalah Rabbahum. Allah adalah Tuhan mereka, iaitulah alastu bi rabbikum. Wa malikahum, dan Tuhan itu adalah raja mereka. Wa annahu la ilaha illahu, dan sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan dia sahaja. Kama annahu, sebagaimana Allah fatarahum, apa ni? Mencipta manusia ala zalika, mengikut asas ni, iaitu secara fitrah semula jadi dia mengaku Allah sebagai Tuhan dan Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan dia. Kemudian kata Ibn Katsir, dia bawa ayat yang kita baca tadi.
Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Cuba baca hadis. Hadis. Okey. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Ini hadis ini biasa kita dengar. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan mengikut fitrah. Sebab tu kalau mati, anak siapa pun umur 9 tahun masuk syurga. Mati umur 10 tahun masuk syurga. Fitrah semula jadi. Kalau dia katalah umur 10 tahun, dia ikut bapak dia sembah berhala, tak dikira. Sebab apa? Sebab dia tak matang. Dia ikut je. Agama ghairu mukallaf. Budak mencuri ke, budak mengumpat ke, 3 hari 3 malam, dosa tak? Tak berdosa. Jadi kalau nak mengumpat betul-betul masa kanak-kanak tu. Dan hadis ini ada sambungan. Nabi kata apa? Fa'abawahu, maka dua bapaknya lah yang yuhawwidanahu, menjadikan anaknya Yahudi. Asalnya fitrah semula jadi. Kenapa anak tu berubah? Pengaruh mak bapak. Dan au yumajjisanahu, ataupun menjadikan dua anaknya beragama Majusi. Au yunassiranahu, ataupun mempengaruhi anak menjadi anak tu Nasrani. Kalau sebelum tu fitrah. Okey. Kita balik pada ayat kita. Okey. Soalan dia, kenapa Allah ambil perjanjian ni secara fitrah? Kenapa Allah buat perjanjian ni? Ada sebab. Antaqulu, supaya agar tidak, maksud dia ada tidak kamu berkata, ataupun agar tidak kamu mendakwa yaumal qiyamah, pada hari kiamat, inna, sesungguhnya kami, anhaza, dari ini, ghafilin, kami tak tahu ataupun jahil. Apa maksud ni? Lalai, sebenarnya lalai itu jahilah. Maksud dia macam ni. Kenapa Allah buat perjanjian dalam alam roh dengan kita? Supaya di akhirat besok, kalau kita tak beriman, kita tak ada alasan. Kalau tak ada perjanjian, kita akan buat apa? Saya tak tahu pun perjanjian ni, saya tak kenal pun Tuhan, kita akan buat alasan. Faham tak? Tapi bila dah ada perjanjian, kita tak ada alasan. Sebab tu bila ahli neraka dia campak dalam neraka, dia salahkan siapa? Dia sendiri kan? Surah apa? Surah Al-Mulk. Lau kunna nasma'u, kalau dulu kami berfikir, kami mendengar, kami menghayati, kami tadabbur, kami tak akan masuk neraka. Sebab salah kami. Fitrah dah ada, tapi kami jenis degil. Okey. Satu, supaya kamu tak beralasan, kami tak tahu apa pasal ni. Yang kedua, supaya apa? Atau taqulu, ataupun kamu akan beralasan. Kamu beralasan, innama, sesungguhnya hanyalah, asyraka, abauna apa dia? Nenek moyang kami. Nenek moyang kami telah syirik.
min qablu, dari sebelum. Sebelum apa ni? Nenek moyang kami telah syirik sebelum kami. Wa kunna, dan adalah kami zuriat, keturunan, min ba'dihim, dari selepas mereka. Faham tak? Faham? Kenapa Allah nak bagi tahu? Kenapa kami buat perjanjian ketika di alam roh? Iaitu fitrah. Satu, supaya kamu jangan beralasan kami tak tahu pun pasal perjanjian ni. Fitrah tak ada. Yang kedua, supaya kamu jangan beralasan apa dia? Kami syirik ni, kami semua berhala sebab nenek moyang kami memang semua. Kami follow je. Takkanlah kami ikut orang dulu, kami ni. Afatuhlikuna? Apakah patut tuhlikuna pada engkau? Dia kata pada Tuhan, adakah patut engkau membinasakan kami bima fa'alal mubtilun, disebabkan apa yang dilakukan oleh mubtilun, orang-orang yang batil, orang-orang yang sesat. Faham? Jadi supaya kamu di akhirat bebas, jangan buat alasan. Kalau tak ada perjanjian, kamu buat alasan apa? Kami tak tahu apa. Tengok mak bapak kami semua berhala, kami follow je. Jadi takkanlah kami nak dibinasakan disebabkan orang yang sesat. Mereka yang patut dibinasakan. Faham tak? Allah kata kamu jangan buat alasan macam tu. Sebab setiap orang ada perjanjian, fitrah. Di sini tengok ulama keluarkan kaedah hukum. Hukum apa ni? Haram kita ikut amalan orang dahulu. Ni. Allah kata jangan buat alasan ikut amalan mak bapak kamu. Sebab apa? Aku bagi fitrah pada kamu. Aku bagi akal. Kalau kamu yang ikut, dosa kamu, dosa kamu. Dosa orang dulu, jangan salahkan mereka. Boleh faham? Jadi haram kita ikut amalan orang dahulu, kecuali ada dalil. Yang panggil apa? Taklid apa? Taklid buta. Itu haram. Boleh faham? Clear? Jelas? Agama mesti berdasarkan dalil. Yalah, kadang-kadang contohlah, fitrah semula jadi. Siapa berselawat berapa ratus ribu kali? 10,000 setiap hari kau. Dari segi fitrah, masuk akal ke? 10,000? Yang zikir subhanallah 33 kali lepas salat pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. 33 je. Betul tak? Ini 10,000. Bukan zikir puji Allah, selawat pula. Bercanggah dengan fitrah. Tapi manusia boleh terima sebab apa? Sebab fitrah dia dah tertutup. Fitrah semula jadi dah tertutup. Dia tak boleh berfikir. Sebab apa? Terlalu lama jadi pengikut taklid buta. Dia malah berfikir. Yang suka ikut ni, taklid ni, sebab dia otak dia ada jam dah. Dia malah berfikir, alah ikut je lah. Takkanlah orang dulu buat salah. Takkanlah mak bapak kami nak sesatkan kami. Takkanlah ustaz masuk neraka. Dia malah berfikir, ikut je lah. Betul tak? Sekarang Allah cela siapa ni? Yahudi ada kitab tak? Dia tak fikir. Yahudi ada kitab. Kenapa boleh sesat? Kenapa boleh masuk neraka? Sebab macam kamulah. Ikut je orang dulu. Kitab ada tapi tak ikut kitab pun. Kitab hanya sebagai bahan bacaan. Okey? Ada soalan? Oh, dah habis ayat. Ada lagi ayat saya bagi. Cekuan. Ada kan? Surah Az-Zumar.
Cuba buka. Okey, ni huraian untuk ayat seterusnya. Lagi? Ini pun untuk ayat seterusnya. Ada soalan? Adakah roh manusia dimasukkan ketika di pada Arafah? Ya Ustaz. Roh manusia dimasukkan ketika di pada Arafah. Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dimasukkan ketika di pada Arafah. Saya tak pasti. Nanti saya cek baliklah. Pasal apa dia pada Arafah? Pada masa tak roh masa kat dunia. Ya, mungkin sebab Nabi Adam jumpa Hawa di pada Arafah kot. Tapi itu pun tak betul tu. Tak ada dalil pun Nabi Adam berjumpa dengan, kan dua-dua dikeluar daripada surga kan. Satu jatuh ke India ke Bangladesh. Satu lagi jatuh ke Jeddah. Lepas tu jumpa di padang Arafah. Sebab itulah dia bila nak cari jodoh, dia pergi pada Arafah. Sebab Adam dan Hawa berjumpa kat situ. Semua tak betul tu. Ada soalan tak, Zakwan? Macam mana nak jelaskan ramai yang tak ikut Al-Quran? Dia beritahu, tanya dia, pertama tanya soalan, kamu beriman tak dengan Al-Quran? Dia akan jawab, ya, beriman. Kamu faham tak apa yang kamu beriman? Tak faham. Ada tak selain daripada Quran, kamu percaya benda yang kamu tak faham? Ada tak? Dia jawab apa? Tak ada. Kamu percaya matematik kan? Kamu faham. Kamu percaya sains? Kamu faham. Macam mana kitab yang sepenting Al-Quran, kamu beriman dalam keadaan kamu tak faham? Jadi langkah pertama, kena faham Al-Quran. Ya, selagi tak faham Al-Quran, susah nak rawat hati tu. Sebab apa? Sebab bila kita cakap, dia kata, itu dia rasa, kamu cakap, kamu orang. Tapi bila dia faham Al-Quran, itu siapa cakap? Banyak manusia akan berubah bila dengar dan faham apa yang Allah cakap. Bila Allah cakap, dia tak boleh kata apa, kecuali dia memang degil. Sebab tu banyak tak yang kafir, jin ke manusia, bila dengar direct daripada Al-Quran, dia berubah. Banyak tak? Banyak. Selagi tak faham Al-Quran, susah nak berubah. Okey. Kita baca sikit buku ni. Syarah Bulughul Maram, Kitabus Shalah. Surat berapa ni? 1. Okey. Kita dah baca sikit kan huraian dia. Hadis yang ke 224, muka surat huraian dia 152, muka surat 152. Hadis ini menjelaskan secara terperinci cara bagaimana beberapa perbuatan rukun dan sunat dalam solat, iaitu cara mengangkat tangan semasa takbiratul ihram, cara rukuk, sujud dan tasyahud awal dan akhir. Takbiratul ihram iaitu lafaz Allahu Akbar adalah salah satu rukun dalam solat. Malah tanpa lafaz tersebut solat tidak sah. Pada masa yang sama disunatkan mengangkat kedua sunat, angkat tangan sunat. Jadi kalau sebut Allah Akbar tak angkat tangan, solat sah. Tapi kalau angkat tangan tak sebut, solat tak sah.
Pada masa sama disunatkan mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram hingga selari ataupun setentang dengan kedua-dua bahu. Ulama mengatakan bahawa mengangkat tangan hendaklah serentak dengan ucapan takbiratul ihram. Mana apa? Sambil angkat terus. Allahu Akbar. Serentak. Sebut dan angkat sekaligus. Dan akan gugur status sunat apabila mengangkat kedua tangan tanpa disertakan dengan ucapan takbir. Ini pendapat. Angkat tangan. Letak. Baru sebut Allahu Akbar. Ada pendapat mengata apa ni, gugur sunat angkat tangan tu. Mana pahala angkat tangan tak dapat. Solat sah sebab dia sebut Allahu Akbar. Seperti mengangkat kedua-dua belah tangan selepas selesai mengucapkan takbir. Ataupun dia ucap takbir dulu. Allahu Akbar, baru angkat tangan. Pendapat ni mengatakan tak dapat pahala angkat tangan. Bila dapat? Bila serentak. Di samping itu, ulama berbeza pendapat tentang maksud tangan dikehendaki menyamai ataupun bersetentang dengan bahu. Adakah maksudnya hujung jari tangan ataupun pergelangan tangan atau mana-mana bahagian tapak tangan? Oleh sebab tidak ada hadis yang menyebutnya secara terperinci, maka kesemuanya boleh diterima sama ada hujung jari, pergelangan tangan atau mana-mana bahagian tapak tangan. Kan Nabi kata sama dengan bahu kan. Jadi ulama beza pendapat. Sama bahu ni apa dia? Adakah hujung jari sama dengan bahu? Ataupun pergelangan tangan sama dengan bahu? Ataupun tapak tangan sama dengan? Jadi Nabi tak sebut terperinci. Maka kata penulis buku ni, tiga-tiga boleh. Macam ni, jari sama dengan bahu. Yang kedua, pergelangan tangan sama dengan bahu. Yang ketiga, tapak tangan. Tapi tangan macam ni lah. Bukan macam ni. Bukan macam ni. Ada orang setengah dia angkat tangan macam ni kan. Sebab dia nak bagi kena bahu. Tak perlu kena. Nabi kata bukan kena, tapi setara dengan bahu. Seterusnya dianjurkan supaya meletakkan kedua-dua tapak tangan di atas kedua-dua lutut ketika rokok. Bila rokok, tangan kena pegang kepala lutut. Kecuali dia tak ada kepala lutut, tak apa. Ada yang pegang paha, kan? Ada yang pegang betis. Semua tak dapat pahala. Salat sah, tapi tak dapatlah pahala. Sebab itulah ulama mengatakan salah satu syarat nak khusyuk dalam salat. Salah satu syarat apa dah? Salat mesti sama dengan salat Nabi 100%. Macam mana kita salat yang paling khusyuk siapa? Salat Nabi. Jadi kalau kita nak salat khusyuk, mestilah ikut orang yang paling khusyuk. Faham tak? Jangan ikut tok guru, jangan ikut imam. Kita nak khusyuk, ikutlah salat orang yang paling khusyuk, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan juga agar meluruskan belakang ketika rokok hingga menyamai kepala tanpa mendongakkan kepala maupun menundukkan ke bawah. Tolong betulkan belakang. Tolong betulkan belakang. Ramai sangat lah. Yang tak boleh betulkan tak apalah. Ini yang boleh betulkan tapi belakang dia tak betul macam tu. Kadang-kadang menjunam kan. Kadang-kadang macam tu. Dia mesti lurus. Daripada hujung kepala sampai ke punggung. Mesti lurus. Jadi suami tengok isteri dia rokok, betul ke tak? Isteri tengok belakang suami masa rokok, betul tak? Mak bapak tengok ketika anak rokok, betul tak? Itu menentukan. Sebab Imam Syafi'i kata, kalau rokok tak lurus belakang, boleh menjadikan solatnya batal. Batal. Dan Nabi sebut dalam hadis, pencuri dalam solat, pencuri yang paling jahat, yang paling canggih, yang paling biadab. Pencuri apa? Pencuri duit rakyat ke apa? Pencuri dalam salat. Asraqun nas allazi yasriqu fi salat. Nabi kata pencuri yang paling jahat, yang paling biadab ialah yang mencuri ketika salat. Sahabat pun tanya, macam mana dia mencuri? Iaitu la yutimmu ruku'ahu wala sujudahu. Dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Itulah pencuri paling jahat. Kenapa paling jahat?
Kenapa paling jahat? Sebab pertama, dia mencuri ketika sedang menyembah Allah. Beda tak? Yang merompak bank tu bukan ketika salat. Yang kedua, dia mencuri di hadapan Tuhan betul-betul. Orang solat ni sedang menghadap Allah. Depan tu ada mencuri. Kadang-kadang rokok, curi apa? Curi masa. Zak, bangun. Dia boleh duduk berdiri lama kan untuk queue beli tiket bola kan. Tapi bila solat, nak beli sekejap je. Disunatkan juga meluruskan belakang ketika rokok hingga menyamai kepala tanpa mendongakkan kepala maupun menundukkan ke bawah. Cara ini dikatakan rokok paling sempurna menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diriwayatkan bahawa kalau diletak bekas air di atas belakang baginda sallallahu alaihi wasallam, nescaya air tersebut tidak akan tumpah. Kalau gelas gelas kita isi air penuh, lepas tu letak belakang Rasulullah ketika rokok, air tu tak tumpah. Sebab apa? Belakangnya, kalau kita ambil gelas banyak, lepas tu isi air, lepas tu letak semua di atas belakang orang yang rokok dalam masjid kita, banjir tak masjid? Banyak yang akan tumpah. Seterusnya, ketika bangkit daripada rokok, disunatkan mengangkat kepala di samping kedua-dua tangan setentang dengan bahu. Bila bangun daripada rokok, satu bangun badan, yang kedua tangan. Sami Allah. Dapat pahala ni. Jangan bangun saja tak angkat tangan. Disunatkan kedua-dua tangan, mengangkat tangan setentang dengan bahu. Semasa bangkit daripada rokok, disunatkan bagi imam dan orang yang salat bersendirian membaca Sami Allahu liman hamidah. Siapa ucap ni? Kalau salat jemaah, Sami Allahu liman hamidah, siapa yang ucap? Makmum ucap apa? Rabbana walakal hamd. Tapi kalau makmum nak sebut juga Sami Allahu liman hamidah, boleh ke? Boleh ke tak? Ada pendapat mengatakan boleh, tapi yang paling tepat ialah Sami Allahu liman hamidah kalau salat jemaah itu untuk imam saja. Makmum hanya sebut. Cuma kena bezalah. Sami Allahu liman hamidah tempatnya lain, Rabbana lakal hamd tempatnya lain. Jangan disekalikan. Sami Allahu liman hamidah bila tempatnya? Waktu nak naik. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd masa berdiri tegak. Ada orang Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd sekaligus, tak dapat pahala. Selepas bangkit daripada rukuk, hendaklah menetapkan badan dengan berdiri tegak sekadar tamak nina, sehingga tulang-tulang belakang kembali ke posisi asalnya. Perbuatan ini dinamakan i'tidal dan ia merupakan salah satu rukun salat. Semasa sujud pula, hendaklah menempatkan kedua-dua tapak tangan di atas lantai tanpa merapatkan lengannya ke lantai dan tidak juga merapat ataupun mengepitnya ke dada. Jadi masa sujud, siku ni jangan jadi macam anjing, kena angkat. Yang kedua, dengan apa dipanggil ni, ketiak, kena buka. Kecuali kalau salat jemaah dah sarapat tak apalah, tapi kalau kita salat kat rumah ataupun sunat, kena buka. Hal ini disebabkan perbuatan meletak kedua-dua lengan di atas tanah adalah menyamai perbuatan haiwan seperti anjing dan sebagainya yang dilarang oleh Islam. Sementara jari jemari tangan mengarah ke arah kiblat dengan merapatkannya. Masa sujud, jari kena macam ni, jangan buka dan menghadap ke kiblat. Jangan macam tu. Kalau kiblat depan ni macam ni, rapat dan menghadap ke kiblat. Berbeza dengan masa rukuk. Masa rukuk, tangan pegang kepala lutut, tapi jari macam mana? Kedudukan jari. Buka. Masa sujud, rapat.
Sementara jari-jari tangan mengarah ke arah kiblat dengan merapatkannya ketika sujud. Begitu juga dengan hujung jari kaki hendaklah dilipatkan dan dihala ke arah kiblat dan menempatkan kedua-dua kaki di atas tanah. Kalau boleh lipatlah. Kalau tak boleh, jangan buat. Nanti patah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sementara cara duduk tasyahud awal adalah dengan meletakkan punggung di atas tapak kaki. Ini semua kita tahu ni. Sementara tapak kaki kanan hendaklah ditegakkan dengan melipatkan jari-jarinya, jari-jari kaki agar menghala ke arah kiblat. Cara duduk seperti ini dinamakan iftirash, duduk atas kaki. Dan hukumnya adalah sunat. Manakala cara duduk tasyahud akhir pula adalah dengan menyilangkan kaki kiri. Kaki kiri letak di bawah hingga keluar daripada bawah kaki kanan. Dan tapak kaki kanan ditegakkan dan punggung berada di atas lantai. Dan cara duduk tahiyat akhir dipanggil nama tawarruk. Kalau duduk tahiyat awal dipanggil iftirash, duduk atas kaki. Kalau tahiyat akhir dipanggil tawarruk, duduk atas punggung atas lantai. Di samping itu ulama fiqh berpendapat bahawa cara solat, dengar. Di samping itu ulama fiqh berpendapat bahawa cara solat lelaki dan perempuan tidak ada bezanya dalam semua pergerakan, termasuk mengangkat kedua-dua tangan kecuali ketika sujud. Orang perempuan dianjurkan merapatkan semua anggota badannya ketika rokok, sujud dan lainnya sehingga tidak merenggang antara tangan dan dadanya. Tapi dia tak sebut dalil. Ada pendapat mengatakan Nabi kata sallu kama raaitumuni. Nabi bagi arahan pada semua lelaki dan perempuan, hendaklah kamu salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Kamu lelaki ke kamu perempuan, kena ikut sama. Kaki kanan tegak. Kaki kiri tak boleh tegak sebab duduk bawah punggung. Ya. Betul, macam tu kan? Ya. Pasal saya dah tengok program lain yang ada satu ustaz tu dia buat yang lain. Macam mana? Oh, ada riwayat. Ada. Dia tegak, dua-dua kaki dia tegak, dia duduk atas kaki. Betul. Itu ada riwayat. Daripada yang wasi yang sahih juga. Okey, pengajaran hadis. Satu, tidak sah salat tanpa mengucap lafaz Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Yang kedua, sunat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sehingga menyamai kedua-dua bahu. Yang ketiga, rukuk yang sempurna adalah dengan memastikan kepala menyamai punggung dan disunatkan merenggangkan jari tangan ketika meletakkan tangan di lutut, merenggangkan jari. Yang keempat, wajib i'tidal setelah bangkit daripada rukuk dengan menegakkan badan sehingga tulang belakang kembali ke posisinya yang asal. Yang kelima, dilarang meletak lengan di atas lantai dan memastikan jari kaki dilipat menghadap ke arah kiblat ketika sujud, kerana ia merupakan salah satu kesempurnaan solat. Yang keenam, disunatkan duduk iftirash semasa tasyahud awal dan duduk tawarruk semasa tasyahud akhir. Yang ketujuh dan terakhir, wajib mencontohi solat Rasulullah dalam semua pergerakan dan perkataan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada. Masa berdiri? Sebab itulah Nabi Allah sendiri berkata fawailun lil musallin, celakalah bagi orang yang solat. Kata Abul Aliyah, siapa ni? Allazina hum an salatihim sahun.
tafsiran sahun tu, kata Abul Aliyah, pertama, orang yang solat setelah habis waktu. Itu memang wailun. Subuh solat pukul 8, Zuhur solat pukul 6, Maghrib solat pukul 8, Isya solat subuh besok. Ini wailun. Yang kedua, orang yang solat, dia tak mengharapkan pahala. Yang penting lepas batuk di tangga, yang penting aku solat. Pahala-pahala apa ni, aku nak solat je. Dan bila dia tinggal, dia tak rasa bersalah. Ini fawailun. Bila tinggal solat, senyum je, cerita pada orang, semalam tak sempat solat subuh. Ini celaka ni, fawailun. Tak rasa takut langsung bila terlepas solat. Yang ketiga, wawailun ataupun sahun ialah orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud tadi. Itu sahun. Bukan main-main tu. Dan yang keempat, sahun ialah yang tak khusyuk. Jadi kalau tak baca kan, bila tak baca, dia sebenarnya bacaan tu Allah tetapkan salah satu sebab supaya kita khusyuk. Bila kita baca, kita faham maksud dia, kita fokus pada maksud, membantu kita khusyuk. Kalau baca tak faham pun tak khusyuk, ni tak baca, tak tahulah. Ustaz, tapi kita memang dah belajar tadabbur surah. Jadi setiap kita solat, kita cuba betul-betul buka ayat lain. Tapi ayat macam ayat ringan-ringan tu kita faham maknanya. Yang lain tu yang panjang-panjang kita baca, kita tak dapat ingat dia punya makna. Jadi Baca ayat yang kita dah tadabbur tu, surah Baqarah, surah Ali Imran, kan dah tadabbur kan. Yang belum tadabbur tak payah baca, yang dah tadabbur. yang baca yang tadabbur tapi tak boleh ingat. Tak, dia sebenar bila kita target kita nak khusyuk, kita akan buat apa saja untuk khusyukkan, termasuklah kita nak ingat apa yang kita nak baca dalam solat tu. Kita tengoklah sekejap sebelum solat, ini ayat aku nak bacakan. Sebab bila kita faham apa kita baca, fikiran kita tertumpu pada bacaan. Tak lagilah, tak khayal. Antara sebab khayal tu, dia tak tahu apa yang dia baca, maksud pun tak tahu, fikiran melayang je. Tengok-tengok, amin, kan? Okey. Cukup lah. Kelas bahasa Arab malam ni tak ada. Kita tangguh malam besok. Kalau daripada rukuk nak sujud, ataupun adakah kita turun dengan meletakkan tangan dulu, ataupun kita turun sujud tu dengan letak lutut dahulu baru sujud. Dia sebenarnya ulama khilaf. Ada dua dalil. Ada dalil mengatakan turun lutut dahulu. Ada dalil mengatakan turun tangan dahulu. Maka ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga dia gabungkan dua-dua ni. Dia kata apa? Tengok umur kita berapa. Kalau kita dah tua, umur 70, patut turun apa dulu? Tangan dulu. Sebab apa? Kita perlu kekuatan untuk bertungkakkan. Tapi kalau muda, turun lutut dulu. Normal, biasa je. Biasa, ikut kebiasaannya, turun yang bawah dululah. Lutut, lepas tu baru tangan kan. Itu normal. Jadi, nak tahu turun apa dulu, tengok IC umur berapa. Okey, cukup lah. InsyaAllah kita jumpa hari Selasa malam bahasa Arab, insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل